Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-wahid al-ahad, al-fard as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل أخلص النية لله تعالى. Pertamanya, marilah sama-sama kita hadirkan dalam hati kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, aku buat ketaatan ini, baik solat, baik puasa, baik menuntut ilmu, bukan kerana orang, bukan kerana malu mata dengan orang, bukan nak disebut digelar oleh orang. Aku buat ni kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah syarat untuk orang itu dapat pahala. Yang saya hormati saudara pengurusi, Tuan Kamal, tuan-tuan semua yang saya tak ingat nama nak disebutkan, minta maaf banyak-banyak. Pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau dan anggota-anggota dan keluarga anggota, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Pertama sekali, kita kena banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak bersyukur apa? Bersyukur maknanya berterima kasih. Dalam Islam, syukur asas dia terbagi pada dua. Ini asas makna syukur. Yang pertama disebut syukur wajib. Apa makna wajib? Kalau tak buat berdosa, kalau buat dapat pahala. Syukur wajib yang disebut oleh ulama daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menggunakan nikmat pada jalan maksiat, maka orang itu bersyukur. Contoh dia, tangan ni nikmat, tidak menggunakan untuk curi, tidak menggunakan mata lihat maksiat, tidak menggunakan wang ringgit beli benda yang haram, tidak menggunakan kaki untuk pergi ke tempat maksiat. Orang ini telah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia buat benda maksiat, dia berdosa. Kalau dia buat benda yang baik, maka dia dapat pahala. Apa makna syukur wajib? Tidak menggunakan nikmat pada jalan maksiat. Kiahlah kau mana pun, duit ringgit, harta benda, kesihatan, telinga, mata, mulut, tidak menggunakan nikmat pada jalan maksiat, maka orang itu bersyukur pada Allah. Bahkan disebut syukur wajib. Yang kedua disebut syukur mandubah. Apa makna mandubah? Sunnah. Apa ta'rif sunnah? Buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala dan tak dapat dosa. Contoh dia, menyebut kalimah Alhamdulillah. Contoh dia, sujud syukur. Contoh dia, kenduri kesyukuran dan sebagainya. Kalau buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala dan tak dapat dosa. Itu ta'rif syukur asas di dalam Islam. Dan syukur sunnah tadi, tengok betul-betul teman-teman adik-adik, teman-teman tengok. Syukur sunnah ini nak diterima oleh Allah, yang kita sebut Alhamdulillah, nak diterima oleh Allah, maka kena tunaikan syukur wajib dulu. Kalau syukur wajib tidak ditunaikan, kau buatlah banyak mana pun syukur sunnah, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh supaya saya mudah faham. Kawasan tuan di sini ada giant tak? Kedai runcit lah kita kata. Orang selalu pergi kedai runcit ni ataupun kedai supermarket ni yang operasi ni daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Tapi
Tapi hari itu orang pergi kedai ni pukul 3 pagi. Maknanya pergi merompah, pergi mecah barang, ambil barang itu, ambil udang, ambil soto, ambil beras, ambil, padahal dia mampu. Dia balik menanaklah berbagainya, buatlah apa semua. Makan tu siap bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan, bukan sedawa yang kedua, sedawa yang ketiga. Sedawa yang pertama je dah sebut Alhamdulillah. Asal kalimah Alhamdulillah dapat pahala, tapi tak dapat pahala kerana apa dia? Tangan dia, kaki dia, mata dia ke arah maksiat. Maka ulama menyatakan, man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fa huwa ma'dzur, wa man syaghalahu an-nafli 'anil fardhi fa huwa maghrur. Barang siapa bersusah payah, bersungguh-sungguh melakukan benda yang wajib. Ni wajib ni. Contohnya kita ni duduk dalam majlis ilmu fardu ain. Bersungguh-sungguh, bukan senang. Nak tinggalkan rumah, nak tinggalkan kerja. Kerja tu ialah untuk cari nafkah. Nak tinggalkan kesenangan, borak dekat kedai kopi, tinggal. Kerana apa dia? Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mengetahui dan belajar melakukan perkara yang wajib dari perkara yang sunnah, maka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melakukan benda yang sunnah, contohnya sebut apa tadi? Alhamdulillah, sujud syukur, buat kenduri kesyukuran, tapi benda yang wajib dia tinggal. Maknanya apa dia? Benda wajib yang sepatutnya tangan dia buat kepada benda yang baik, buat maksiat, kau sebutlah Alhamdulillah banyak mana pun, sujud syukurlah banyak mana pun sebab dapat itu, dapat ini dan sebagainya, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena banyak bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri dengan cara tidak menggunakan pada jalan maksiat, supaya syukur sunnah tadi yang kita sebut Alhamdulillah, kita sujud syukur, diterima oleh Allah Azza wa Jalla Jalla wa Ala. Dan sebesar-besar kesyukuran kita pula adalah nikmat. Nikmat maknanya anugerah, kurniaan Allah. Tak ada dah yang paling besar nikmat. Tak ada dah yang paling besar. Lebih besar daripada nikmat sihat tubuh badan. Lebih besar daripada nikmat ada harta. Lebih besar daripada nikmat ada keluarga. Lebih besar daripada nikmat ada anak. Lebih besar daripada nikmat boleh jalan, boleh berlari, boleh melompat dan sebagainya. Itu disebut nikmat. Ada orang tak ada kaki, ada orang tak ada harta. Ada orang mungkin ada pendengaran, mata tak ada. Kita ada, mungkin ada yang kurang. Semua itu disebut nikmat. Di sana ada nikmat yang paling besar, yang wajib kita kena jaga dan ada dalam diri kita semua. Anugerah anugerah Allah Ta'ala. Bahkan nikmat yang kita nak bicarakan pada malam ini pula, jikalau berkekalan sehingga kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, menjadi penyebab utama dengan rahmat Allah, Allah Azza wa Jalla memasukkan kita dalam syurga. Tanpa nikmat ini tak ada masuk syurga. Besar tak? Besar lah. Sebab matlamat hidup kita di akhirat nanti nak dua tempat je. Kita nak dengan rahmat Allah masuk ke dalam syurga. Hidup dekat akhirat tak boleh mati dah. Ada dua tempat je. Imma faizun fil jannah wa imma khasirun fil nar. Sama ada berjaya sebab mati dengan nikmat yang kita nak bicarakan ini, ataupun rugi kerana tak ada nikmat ini. Yang kedua, nikmat ini juga saya tak sebut lagi. Nikmat ini juga syarat yang paling utama nak diterima solat kita tadi. Puasa kita, Ramadan. Haji kita, sedekah kita, tutup aurat kita, buat kebaikan kita, kebajikan kita. Tak ada nikmat ini, semua ditolak mentah-mentah oleh Allah Azza wa Jalla Jalla wa Ala. Apakah nikmat itu? Nikmat Islam dan juga iman. Kita beriman sekarang ini anugerah kurniaan daripada Allah. Dan tidak ada seorang pun boleh jamin dia mati dalam keadaan nikmat itu, walaupun dia ada nikmat itu sekarang ini. Muhammad, Abdullah, Zainab, Fatimah, ini nama-nama Islam. Nama-nama ini bukan syarat untuk orang itu boleh mati dalam keadaan Islam. Jangan kita rasa, oh sedaplah, aku dah Islam, nama aku Muhammad, nama aku Abdullah, nama aku Zainab, Fatimah, boleh mati dalam keadaan Islam. Tak. Kita ada musuh. Lagi mana darah kita mengalir sama dia? Syaitan.
Musuhnya di luar pula, Yahudi, Nasrani, Wahabi, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, ISIS, Daesh, yang banyak aliran sesat yang Nabi sebut 72 yang masuk dalam neraka. Hanya satu saja yang selamat, Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka nikmat yang paling besar ni kita kena jaga betul-betul. Dengan apa jaga? Kalau nikmat yang kita sebut tadi, sihat tubuh badan, apa semua, harta benda, kita jaga dengan makan kena cukup. Tak cukup 3 kali sehari, 5 kali sehari. Kereta baru beli semalam, tiap-tiap hari pun jaga, tahan lama. Padahal habisnya juga. Anak kita jaga, sekolahkan dia, bagi pakaian dia. Apa lagi yang nikmat kita jaga? Tubuh badan kita pun jaga supaya tidak tersusuk di duri. Kaki kita tak dipijaknya akan paku. Jaga sangat. Tetapi nikmat Islam dan juga iman lebih aula kita kena jaga. Kerana apa? Jika terbatalnya akan nikmat ini, maka rosak segala akan amal ibadat yang lain, dan tidak ada gunanya jikalau dia mati dalam keadaan tidak ada nikmat ini. Subhanallahirrahmanirrahim. Siapa yang buat? Siapa yang suruh mendahulukan akan ilmu ini ataupun nikmat ini daripada ilmu-ilmu ataupun nikmat yang lain? Allah Azza wa Jalla yang perintahkan kepada Nabi Muhammad. Mana daripada kita? Dalam surah Muhammad ayat 19, Allah Azza wa Jalla menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Maka perkara pertama yang perlu engkau belajar, engkau tadabbur, engkau hayati, engkau kenal. Apa dia? Mula-mula sekali Allah Ta'ala suruh. Jangan nak lawan Allah. Allah Ta'ala suruh, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wastaghfir li dhanbik. Kemudian barulah beristighfar. Kemudian barulah melakukan amal ketaatan yang lain. Menunjukkan istighfar adalah perkara furu'. Furu' maksudnya apa dia? Perkara cabang. Nak diterima, kita mohon pada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Tapi kalau akidah dia duk kata Tuhan bertempat, Tuhan berjisim, Tuhan duduk atas langit, Tuhan duduk atas arasy, Tuhan menyerap dalam diri makhluk, zat Allah Ta'ala ada kat mana-mana, menghina akan syiar agama, memijak Al-Quran dengan sengaja, menyembah berhala walaupun dia kata Tuhan dia Allah, maka dia tidak beriman pada Allah. Kerana apa dia? Kerana mereka itu menyengutukan Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani yang dulu kita di Malaysia ni berebut dengan orang Islam, nak guna juga nama bagi Tuhan mereka Allah, nak diletak dalam Bible. Kalau tuan-tuan ingatlah kan, kalau di Selangor, Kecoh juga isu tu, di negeri-negeri yang lain. Apa kita punya stand, kita punya prinsip? Kita tidak redha. Maknanya kita tidak boleh mengiktiraf bahawa orang itu walaupun dia sebut Tuhan dia Allah, maka dia tidak beriman pada Allah. Kerana apa dia? Kerana mereka menyengutukan Allah, mengatakan Nabi Allah Isa anak Allah, mengatakan Uzair anak Allah, mengatakan Allah ada Qudus, yang Trinity itulah. Quran kata, laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Maka telah kufur, yang tidak beriman, orang yang mengatakan Allah Ta'ala thalithu thalatha, 3 dalam 1. 3 dalam 1 Trinity itu, anak Allah, Ruh Allah dan Kudus bagi Allah, walaupun dia sebut Tuhan dia Allah. Dalam Quran menyatakan, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Telah berkata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kami adalah anak-anak Allah. Dia sebut Allah, tapi dia tidak beriman kerana menyatakan bahawa dia anak kepada Allah. Bukankah dalam surah Al-Ikhlas Allah Ta'ala menyatakan lam yalid wa lam yulad. Tak imam baca tadi? Betul tak imam baca tadi? Oh, dengar ke tidak ni? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang kedua, pernah dengar tak istilah pada zaman Nabi ada orang musyrikin Mekah? Musyrikin Mekah, pernah dengar ya? Kenapa disebut musyrikin?
Kerana mereka ini juga menyatakan dan mendakwa Tuhan mereka Allah. Mereka tawaf di Kaabah. Mereka tawaf di Kaabah. Mereka melakukan amalan yang macam umat Islam tawaf. Mereka berkata bahawa sesungguhnya yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, yang menjadikan langit dan juga bumi yang Allah. Adakah dia beriman kepada Allah? Tidak. Kenapa tidak beriman? Kerana dalam masa yang sama mereka mengatakan Lata dan juga Uzza, berhala-berhala yang ada dalam Kaabah ketika itu juga adalah Tuhan baginya, turut memberi manfaat kepadanya. Maka tidak beriman. Kenapa saya datangkan contoh-contoh ajaran-ajaran musyrikin yang boleh membatalkan iman? Supaya kita tahu diri kita. Bila kita sebut Tuhan kita Allah, jangan pula menyemutukan Allah. Kerana walaupun mendakwa Tuhan kami Allah, tapi kalau kata bertempat, berjising, ada dua, ada tiga, ada anak, sebutlah Allah sekalipun, maka tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pula, bila kita sebut Tuhan kita Allah Ahad, Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, dia Allah yang Esa. Laisa kamithlihi syai'un, itu sifat Allah Ta'ala pula yang tak sama dengan makhluk. Dalam surah Syura ayat 11, tiada sesuatu pun makhluk yang menyerupai Allah. Fala tudribu lillahil amthal walillahil mathalul a'la. Banyak ayat-ayat disebut ayat muhkamat, ayat yang ada satu makna saja, tidak dua, tidak tiga. Dengan maksud tidak ada sesuatu pun yang menyamai dan menyerupai Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan anggap benda ini enteng, remeh. Tauhid yang benar, iman yang benar dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, syarat nak diterima seluruh amal ibadat kita. Dan untuk memelihara dan menjaganya adalah dengan ilmu. Nabi SAW pula mengutamakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Selama 13 tahun dekat Mekah berdakwah, hanya ajak satu perkara je, satu tajuk je, satu topik je, iaitu tentang min ibadatil ibad ila ibadatillah. Mengajak masyarakat ketika itu yang menyemutukan Allah kepada beriman kepada Allah. Nak dibagikan 10 tahun di Madinah, baru Nabi SAW menceritakan masalah hukum hakam. 13 dengan 10, mana lebih banyak? Confirm 13 lebih banyak daripada 10. Dalam 13 satu tajuk dia. Siapa suruh Nabi itu ulang dalam 13 tahun tentang Allah? Allah Azza wa Jalla yang suruh Nabi Muhammad. Bagi orang yang mendakwa, ikut cara dakwah Nabi, kena utamakan yang ini lebih daripada ilmu-ilmu yang lain. Kerana itu syarat untuk diterima seluruh ilmu dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i, pernah dengar nama Imam Syafi'i? Kita yang berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Suatu ketika dia mengajar akan ilmu akidah. Dia bukan mengajar fiqh saja, Imam Syafi'i. Bitadqiq. Orang sebut apa bitadqiq? Sebutir-sebutir, nak bagi faham, bukan nak cepat habis. Saya ni tuan pengurusi, dia tak beritahu masa berhenti pukul berapa. Tapi selalunya per Mei orang bagi jangan lebih pukul 12, betul tak? Lebih pada pukul 12 tak boleh tuan. Tapi saya tak tampak dan don. Mana aci kan? Saya daripada sini 3 jam, pergi balik 6 jam. Sebab puasa 3 jam, 6 jam. Betul kagum tuan. Saya sila dulu ya kan. Sila, betul sila. Tuan-tuan dengar je habis suara saya. Paling kurang pun tuan-tuan boleh kuliah dekat sini. Saya kalau tak cakap, habislah kuliah. Ikhlaskan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur banyak-banyak di atas nikmat ini. Tidak ada seorang pun boleh jamin dia mati dalam keadaan beriman, mentauhidkan Allah. Syaitan setiap masa selagi mana darah kita mengalir kan, dia membisikkan kepada kekufuran, maksiat, sampai di hujung akhir hayat. Dalam hadis Nabi SAW, kalau iman tak ada, ilmu iman tak ada, apa dalam hadis menyatakan? Syaitan datang. Siapa
pernah merasai ini? Tak pernah. Di alam nazar. Kalau siapa yang pernah merasai, bukan orang. Syaitan datang menyerupai siapa? Menyerupai orang yang paling dikasihi dulu di atas dunia. Sebiji macam orang itu. Kalau mak dia, dia datang bentuk mak dia. Kalau ayah dia, dia datang dalam bentuk ayah dia. Kalau abang dia, isteri dia, suami, datang betul ni. Dan mengatakan Muhammad, contohnya nama dia Muhammad. Ini mak ni, mak. Tak nak ikut cakap mak ni. Masuklah ke dalam agama Nasrani, Yahudi. Kamu kan dahaga sangat. Nazar ini apa semua. Soalan bocor lah. Soalan bocor. Tetapi yang boleh membantu kita kekuatan ilmu dan amal. Kalau tak kenal Allah, maka akan ikutlah akan syaitan yang menyerupai orang yang kita sayangi. Kalau tak belajar sifat 20, tahu sifat 20, waktu tu kita tu wujud kita bakar. Itu asas pegangan kita. Kalau tak kenal Allah yang ada tanpa menyerupai akan makhluk ataupun menyemutukan Allah, subhanallah, maha suci Allah, tak selamat di hujung akhir hayat. Dalam kubur pula juga soalan bocor juga. Soalan bocor senang nak jawab, Ustaz. Ma rabbuka? Allahu Rabbi. Tapi yang menjawabnya amalan dan iman dia, bukan hafalan. Kalau hafalan, orang Yahudi, orang Nasrani tadi, orang musyrikin, mereka akan sebutlah Tuhan mereka adalah Allah. Sebab itulah kita bukan sekadar sebut Tuhan kita Allah, tapi wajib kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu ini yang paling utama. Contohnya Imam Syafi'i yang kita nak datangkan contoh. Bagaimana dia mengutamakan akan ilmu ini. Nabi sekian dah utamakan. Ulama juga utamakan. Macam Imam Syafi'i, apa dia kata? Suatu ketika dia mengajar ilmu akidah bitadqiq, sebutir-sebutir. Habis dia mengajar, datang anak murid. Tok Guru, saya terjemah pasal naik pula. Kami tengok Tok Guru mengajar akidah ni serius sangat ni. Bersungguh-sungguh. Satu. Mengajarlah juga rentik apa dia? Fiqh ke, tasawuf ke, Quran ke, dan sebagainya. Padahal Imam Syafi'i hebat sangat dah fiqh dia. Ada mazhab dia. Apa yang dijawab oleh Imam Syafi'i rahimahullah? Atqinna hadha ay ahkamna hadha qabla dhaka. Aku mendahului ilmu ini dulu. Aku mendalami dan menghukumkan ilmu ini dulu sebelum ilmu-ilmu yang lain. Kerana syarat untuk diterima ilmu-ilmu yang lain, benarnya akan ilmu ini. Kalau salah ilmu ini, kau salatlah banyak mana pun, betul lah hukum dan juga syarat macam mana pun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman mutaakhir ini, bila dengar je pengajian sifat 20, kitab Faridatul Faraid, orang-orang muda lah terutamanya, bukan di sini, di luar sana, tak nak pergi dah. Dia suka belajar bab benda, suka belajar dalam bab kursus haji. Ramai orang cerita bab tadabbur Al-Quran, ramai orang cerita bagaimana cara praktikal solat, ramai orang. Kita tak nafikan tentang kebaikan ilmu itu, tetapi ilmu akidah kononnya dengan alasan kami dah hafal Ustaz, sebab 20 nak belajar benda lagi. Hafal lain, faham lain. Bahkan hafal sifat 20 bukan wajib. Mengetahui sifat 20 itu yang wajib. Sebab bukan semua orang boleh hafal sifat 20 ataupun sifat 13. Adakah orang itu berdosa? Tak. Yang wajib pada dia untuk mengetahui. Dan untuk mengetahui sifat 13 ataupun sifat 20 tu, dengan cara bertalaki, berguru macam ini, belajar. Kerana ada orang yang lemah fikiran, dia untuk menghafal, berdosa lah dia kena wajib. Tapi dia tahu, contoh dia pada dia tak hafal pun Allah Ta'ala maha mendengar. Tapi bila ditanya padanya, Allah Ta'ala maha mendengar lah. Ya, Allah Ta'ala maha mendengar. Boleh faham ya? Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, bersyukur banyaklah kita di atas nikmat yang paling besar ini, iaitu nikmat Islam dan juga iman, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, al-asyairah wal maturidiyah, yang belajar sifat 20, yang belajar sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah, yang buat amalan-amalan sunat, yang jangan kita bid'ah sesatkan. Ni belana tu belana, orang kata belana.
Lana tu banyak sangat fahaman yang kerja. Sesat ni, zikir ni Tok Imam tadi sesat masuk pergi neraka lah. Ada tak ke Malaysia? Jangan kata tak ada lah tuan-tuan. Maulid masuk pergi neraka. Maulid tu Nabi masuk pergi neraka. Orang sama maulid. Bukan tak ada pengikut ni, geng Wahabi ni. Belana, yang tengok ni sikit ada. Kita maaf lah tuan-tuan. Dekat Selangor pun tak lagi, tempat semua orang tumpu kat situ. Orang awam dah confused, tak tahu mana satu. Sebab yang bercakap bukan cara-cara orang. Mufti masih berdengung. Yang bercakap yang ada title doktor. Yang ada tu cakap yang hari keluar dekat TV, keluar dekat YouTube. Betul tak? Betul lah dengan Nafi kan. Macam mana tuan-tuan, saya memang cakap macam tu. Orang awam dah tertipu. Minta maaf kepada mereka. Dah tertipu dah dengan title, dengan jawatan, dengan populariti. Tapi tak nak rujuk kita turas, kita agama. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, di dalam risalah yang saya edarkan di sini, apa yang saya bacakan tadi ada dah di sini. Yang saya syarahkan tadi ada di sini dah. Sebahagian. Okey. Kita tengok dekat muka surat yang kedua. Kita belajar kan, bukan belajar ulang kaji. Ini yang atas tadi daripada mula tadi, saya rasa saya dah baca. Ni nampak sini. Kita lihat juga tentang Al-Quran. Al-Quran, subhanallah al-azim, mukjizat yang paling agung yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bulan Ramadan ni lah disebut bulan Al-Quran. Orang yang tak betul khatam Al-Quran pun dia khatam juga Al-Quran. Kita tak nafikan kebaikan ini. Bahkan Nabi menyatakan, sebagaimana yang kita dengar, bahawa satu huruf daripada Al-Quran, satu huruf saja dia belajar, dia membaca, maka diberikan 10 pahala. Tak ada dalam bacaan kitab, bacaan buku-buku lain, tak ada pahala yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita didedahkan juga bahawa Al-Quran bagi mereka pembacanya akan datang pada hari kiamat dan memberi syafaat kepada pembaca. Tapi dengan syarat mendahulukan akidah. Siapa aja? Ini dia hadis. Jundub bin Abdullah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hadawiratun fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran thumma ta'allamna al-Quran fazdadna bihi imana. Sahabat meriwayatkan, adik terus senyap sikit ya, saya tak boleh nak fokus, dia tak datang. Sorry. Kami pada waktu remaja sebelum akhir Badr diajar oleh Nabi, dididik oleh Nabi tentang iman dulu. Sebelum diajar bagaimana nak baca Quran. Siapa dahulukan iman daripada Al-Quran? Nabi Muhammad. Nak ikut siapa lagi kalau tak nak ikut Nabi Muhammad? Didikan Nabi Muhammad. Kemudian barulah selepas itu, lepas belajar iman, barulah selepas itu kami belajar membaca Al-Quran. Dengan cara macam ini, fazdadna bihi imana, maka bertambah iman kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan setakat Al-Quran saja. Semua amal ibadat kita nak diterima oleh Allah adalah dengan akidah yang benar. Nak ikutkan khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan, kita ambil salah seorang ulama yang besar, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Sehari 2 kali khatam. Boleh cakap? Boleh cakap lah. Tak termasuk bacaan dalam solat. Sebab apa dia? Masa itu berkat, sehingga dia boleh melakukan banyak ketaatan dia kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ceklah dalam sehari banyak mana kita boleh melakukan ketaatan. Cek untuk diri sendiri, bukan nak cerita pada orang. Nak tahu masa kita, umur kita berkat, maka kita tengok orang, kita tengok diri kita tu banyak boleh menyelesaikan masalah akhirat.
amalan ibadat akhirat dalam setiap hari, maka dia banyak dapat melakukan, maka umur dia berkat. Faham tak mana berkat? Berkat, saya tak terangkan berkat ya. Selalu kita kata, oh kita nak dapat keberkatan, keluarga yang berkat, rumah yang berkat, rezeki yang berkat, umur yang berkat. Apa makna berkat? Berkat tu dalam bahasa Arab. Berkat maksudnya talabu ziyadatul khair. Apa maksud talabu ziyadatul khair? Meminta kepada Allah agar ditambahkan kebaikan pada kita. Saya nak bagi contoh. Al-Quranul Karim. Al-Quran sebelum dia dicetak, sebelum dia ditulis, sebelum dia dibukukan, dia hanya helaian kertas yang kosong. Kosong je. Orang campak, orang balik, orang pijak, kertas kosong, tak ada masalah sebab dia kosong. Tetapi bila telah ditulis, dicetak dan dibukukan, maka dia jadi berkat. Berkat itu maksudnya apa dia? Diri dia itu jadi berkat. Dan kita nak dapat kebaikan daripada keberkatan Al-Quran, bacalah Al-Quran. Yang dapat pahala, kita junjung Al-Quran, kita cium Al-Quran, kita letak dekat rumah kita, kita letak dalam kereta kita gantungkan sebahagian ayat-ayat suci Al-Quran dalam rumah kita, supaya rumah kita dapat kebaikan daripada Al-Quran. Faham tak? Berkat, memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan kepada kita, beri kebaikan kepada kita di atas apa keberkatan yang Allah Ta'ala berikan kepada sesuatu. Contohnya Al-Quran. Apa lagi benda yang berkat? Contohnya rezeki kita. Kita nak rezeki yang berkat, syarat yang utama adalah halal, sumber yang halal. Dan kita berdoa dalam doa makan, adalah kita sebut, ya Allah berkatilah makanan kami, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkatilah ke atas kami atas rezeki yang Engkau kurniakan kepada kami, dengan syarat bahawa rezeki itu adalah sumbernya halal. Dan diri makanan itu sendiri berkatnya, kalau kita makan sebab halal, akan mencerahkan akan hati kita, mudah nak melakukan ketaatan dan sebagainya. Sebab itulah disunahkan bila makan kena licin sampai jilat jari, bukan sebab pelahap orang Islam, sebab sunnah Nabi. Kita tak tahu dalam banyak-banyak butir nasi tu kat mana kebaikan yang ada. Oleh sebab yang demikian, licin, hirup-hiruplah, biarlah orang kafir nak kata apa pun, itu adalah untuk mencari keberkatan. Kerana bila banyak benda yang halal masuk dalam tubuh badan, itu yang jadi hati jerah, itu yang jadi dengar cakap orang, itu yang jadi hati lembut. Mudah-mudahan rezeki itu dengan asbab tersebut menjadikan kita orang yang baik di sisi Allah, walaupun bukan di sisi manusia. Sebab apa jadi berkat? Sebab benda itu halal. Bila cerita tentang makanan ni, saya nak cerita juga satu kisah berkaitan dengan Imam Syafi'i. Tapi jangan cari alasan pula sebab Imam Syafi'i ni waliullah hebatnya Imam Syafi'i ni, kitab ni kalau dia buka ni, dia terpaksa tutup sebelah. Sebab bila dia tengok je, dia tu hafal. Tengok je, tu hafal. Jadi terpaksa tutup sebelah. Kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Imam Syafi'i. Umur 7 tahun, 8 tahun, hafaz Al-Quran. Berapa tahun umurnya telah menjadi mufti. Menjadi mufti di Iraq, di Mesir dan sebagainya. Imam Syafi'i ada seorang guru. Nama guru dia salah seorangnya adalah Imam Malik, yang mengasaskan mazhab Maliki. Yang Imam Malik duduk di Madinah Al-Munawwarah. Setelah Imam Syafi'i banyak belajar daripada Imam Malik. Nak azan ke? Azan dulu. Azan ke dulu? Okey tuan, beritahu saya ni kena berhenti guru apa? Supaya saya boleh baca. Sedaplah dia pukul 12. Tak apa, kamera rolling tak apa. Tak apa, kamera rolling tak apa. Tak payah, saya berhenti dalam pukul 9 lebih, dekat pukul 10 sebelum lebih kurang itu.
Anggar-anggar rasa Ustaz tengok kita orang ni dah sengguh-sengguh Ustaz berhenti lah. Kalau dah naik macam ni Ustaz berhenti lah. Balik. Saya minum air dulu jangan. Tuan-tuan bukan dahaga bukan cakap apa. Kita santai-santai ni. Boleh. Santai-santai pun nanti saya tanya juga nanti kan. Tak dapat jawab siap. Bismillah. Azan masjid. Gila, kau pandai lah. Pergi jalan ya. Ikut saya semua lepas azan ni, ikut saya. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا يا سيدي يا رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لن تخلف الميعاد. Nabi SAW sabda, sebab saya cerita tentang Imam Syafi'i, tentang yang kita baca tadi. Nabi menyatakan dalam hadis sahih, "Idza sami'tumul mu'adzinu faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya." Apabila anda mendengar muazzin melakukan azan, maka jawablah apa yang muazzin lakukan. Bila dah habis, mula-mula sekali Nabi sebut apa dia? Thumma sallu alayya. Kemudian mula-mula sekali selawat dulu ke atasku. Benda macam ni jarang orang Melayu kita buat. Saya dah beritahu masjid-masjid surau di surau, kat Selangor, selawat dulu. Kalau dalam siaran IKIM dah ubah dah sikit. TV pun saya diberitahu selepas daripada azan yang istro tu, sebelum dia baca doa, dia baca dua. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi muazzin pun boleh juga lepas daripada azan dia selawat dulu kemudian dia berdoa. Jadi kita beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada muazzin itu sendiri ataupun yang mendengar itu sendiri, selawat dulu baru doa. Kalau kat negara Arab semua macam itu. Kita ni jarang sebab tak ada getah macam itu. Jadi kita buat. Kembali kepada keberkatan rezeki contohnya. Yang kita nak datangkan contoh yang satu tentang Imam Syafi'i, anak murid kepada Imam Malik. Imam Syafi'i suatu ketika
Dia cari seorang ulama yang besar di Madinah. Dia tanya orang, siapa dalam pada alim di Madinah? Maka orang kata Imam Malik. Maka berita sampai kepada Imam Malik bahawa ada seseorang yang nak pergi belajar dengan dia. Subhanallahil-azim. Maka Imam Malik kata apa dia? Bagi tahu dekat orang itu, sebelum nak datang rumah aku belajar, kena hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta Tabani. Kitab Muwatta hafal baru datang sini. Selang beberapa hari, berapa jam, dalam riwayat kata berapa lama je, Imam Syafi'i datang ketuk. Siapa kamu? Anak Imam Malik kata. Itu Imam Syafi'i, iaitu Muhammad bin Idris. Maka dia beritahu kepada abah ayah dia, Imam Malik, ada orang datang. Tanya dia dah hafal ke kitab Muwatta Imam Malik? Ya, dah hafal. Maka datang dia dan dengar. Lalu Imam Syafi'i baca, tidak ada salah satu pun. Imam Syafi'i belajar, tuan-tuan. Suatu ketika sebelum dia bertemu dengan Imam Malik, pen tak ada. Tak ada pen. Subhanallah. Dia duduk dekat belakang, orang lain semua bersungguh di belajar. Tuan-tuan, mana ada pen pun. Tak nak beritahu tak ada pen. Bukan suruh tu, ini kita kuliah umum. Ada. Imam Syafi'i bukan sebab dia sengaja tak ada pen, sebab dia tak ada duit untuk belajar ilmu Allah Azza wa Jalla. Lalu dia duduk dekat belakang. Imam Malik nampak ada budak seorang tu dia tak kenal lagi. Dia main air liur. Main. Imam Malik tu pasal berhenti awal pengajian dia. Habis daripada kelas main sini. Kenapa kamu bermain air liur ketika mana aku mengajar? Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku tak ada dakwah, tak ada duit nak belikan pena. Dan kenapa kamu main air liur? Setiap kali Tok Guru baca, saya tulis dengan air liur dan terus saya hafal. Saya tulis dengan air liur, terus saya hafal. Saya tulis air liur, terus hafal. Betul ke budak ni? Cuba ulang dengan saya mengajar tadi. Dia ulang sedikit, tidak ada salah satu. Maka bermulalah dia menjadi anak murid yang paling hebat kepada Imam Malik. Nabi SAW menyatakan, kan Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Maknanya dia hidup pada zaman Salaf. Dan dia ini keturunan Quraisy. Dalam mazhab yang empat, Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, yang merupakan keturunan Nabi adalah Imam Syafi'i. Dan Nabi bersabda, suatu ketika nanti akan ada seorang daripada Quraisyan, ilmu dia itu akan menyeluruh seluruh negara. Siapa dia? Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah bukan mansub, bukan keturunan. Imam Malik pun tidak, Imam Ahmad Hanbal pun tidak. Imam Syafi'i, tuan-tuan dan puan-puan, ada masa pergilah ziarah ke Mesir. Ambil keberkatan daripada Imam Syafi'i. Berdoa kepada Allah Ta'ala di sisi kubur Imam Syafi'i. Ni kalau orang tak belajar tak akidah, kuburiyun ni, penyembah-penyembah kubur. Berlaku dekat Malaysia ni. Pergi berdoa dekat kubur pun disebut menyembah kubur. Tak ada seorang pun pergi kubur sembah kubur. Pergi kubur Nabi Muhammad sembah kubur ke? Tak. Berdoa pada Allah dengan keberkatan diri Nabi agar Allah memustajabkan doa kita. Berdoa dekat kubur wali Imam Syafi'i, di sisi kubur Imam Abu Hanifah, supaya Allah Ta'ala mustajabkan doaku. Apa di antara amalan Imam Syafi'i? Antaranya Imam Syafi'i mengatakan, inni la atabarraku biqabri Abi Hanifah wa ana aji'u ilaihi wa usalli indahu wa lam abta'id minhu hatta Allah yaqbalu anni du'a. Aku, Imam Syafi'i kata, jikalau ada hajat, aku akan pergi ziarah makam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat pada tahun 150 Hijriah, iaitu pada tahun kelahiran Imam Syafi'i. Aku bila ada hajat, aku pergi ziarah kubur Imam Abu Hanifah, dan aku akan salat kepada Allah di sisi kubur Imam Abu Hanifah, dan aku akan memohon hajat kepada Allah, dan aku tak akan lari berganjak daripada kubur tersebut sehinggalah Allah Azza wa Jalla memustajabkan doa aku. Tuan-tuan dan puan-puan, kubur para wali kena pergi ziarah, ambil keberkatan. Sebab apa dia berkat? Tadilah tak ada berkat tadi. Mak ayah kita berkat.
Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Walaupun hadis itu dhaif, syurga di bawah telapak kaki ibu. Diri ibu bapa kita itu berkat. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang kita buat. Nak ambil keberkatan, kita salam, cium tangan mereka. Nak ambil berkat, bukan saja-saja. Tengok muka mak ayah pun dapat berkat. Sebab diri mereka itu yang disebut oleh Nabi SAW, ridha Allah, ridha walidain. Allah Ta'ala akan terima amal ibadat seseorang bila mak ayah kita redha di atas diri kita. Berkat ni ibu bapa tu. Majlis ilmu, berkatlah. Kenapa berkat? Kerana didatangi oleh para malaikat. Apa tujuan malaikat datang? Dan disebut dalam hadis sahih, inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula yatataba'una majalis al-dhikr fa aynama wajadu qa'adu ma'hum wa haffa ba'dhum ba'dha hatta yamla'u baina as-sama'i wal ard. Sesungguhnya Allah memiliki bala tenteranya. Daripada kalangan malaikat ada sepasukan. Kerja dia itu, dia pergi mana-mana saja ada majlis ilmu, dia pergi. Dan dia mendoakan. Doa malaikat. Malaikat makhluk yang maksum. Doa malaikat adalah mustajab. Mendoakan keampunan kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Dan rahmat Allah Ta'ala itu luas. Dalam hadis disebut di antara bumi dan juga langit. Kerana duduk dalam majlis berkat. Bumi kita ni dengan langit yang pertama ni luas dengan rahmat keampunan Allah yang didoakan oleh malaikat. Luas dia banyak mana? Nabi menyatakan bumi dengan langit yang pertama jarak dia 500 tahun perjalanan nisbah kepada burung yang terbang menjunam. Yang Nabi naik Isra' dan juga Mi'raj tu, itulah mukjizat. Yang bulan matahari itu bawah lagi daripada langit yang pertama, menunjukkan bahawa rahmat Allah Ta'ala begitu besar bagi mereka yang duduk dalam majlis ilmu. Jangan pernah boring, jangan pernah puas dengan majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi bersabda, la yashba'u mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahabul jannah. Orang mukmin tak pernah kejam, tidak pernah boring, tidak pernah puas daripada kebaikan ilmu yang dia dengar. Sampai bila? Sampai dia mati. Nabi menyatakan, walau mata ala firasyih mata syahida. Walaupun orang itu mati di atas tilam dia, tapi hati dia tu masih lagi nak kepada ilmu, maka pahala yang Allah Ta'ala berikan itu adalah pahala orang yang mati syahid. Ada orang bila dengar je kuliah tentang akidah, tentang solat, tentang puasa, lepas ni malas dah datang. Dia putus dengan ilmu. Dia kena hati, bila pula ada ilmu, bila pula ada pengajian, bila pula ada pengajian kitab. Rasa kecewa kerana tak ada majlis ilmu. Biar kita mati dalam keadaan hati kita bertaut dengan ilmu. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita kembali kepada kisah tadi. Ialah kita masuk sini, keluar sini, apa semua. Sebab nak ingatkan, jangan pernah boring lah, jangan pernah puas lah. Sebab itulah majlis ilmu pada kita pada malam ini dia nak lama sikit, supaya kita didik diri kita, insya-Allah lama. Subhanallahil azim. Imam Syafi'i yang gurunya adalah Imam Malik, dah banyak dah belajar dengan Imam Malik. Dia merantau ke Iraq, dia pergi ke Mesir, jadi alim, mengasaskan mazhab. Suatu ketika mereka mendapat berkhabaran bahawa Imam Syafi'i akan balik ke Madinah nak menziarahi akan tok guru dia. Maka Imam Malik mengkhabarkan kepada anak-anak murid dia, ada seorang anak murid aku yang sangat alim dan dia beramal dengan ilmunya, subhanallah. Ambillah keberkatan daripadanya yang dia akan datang menziarahi aku, dan mudah-mudahan kamu juga dapat berkat dengan melihat kebaikan yang ada pada Imam Syafi'i. Maka bila tiba saatnya Imam Syafi'i sampai ke Madinah, mereka menyambut kedatangan ulama, mereka menyambut kedatangan waliullah dengan apa? Antara yang mereka sediakan, makanlah biasalah. Bukan mana saya sebut ini kena ada makan lepas ni, tak ada makan, tak apa. Saya cerita awal. Tak, sebab saya bukan alim. Ni cerita orang alim Imam Syafi'i. Tuan-tuan ni bukan kira sangat bimbang juga. Tapi cerita. Jangan saya tak nak makan. Nak makan, tapi tak nak makan. Menteri, dia orang saya tak boleh nak baca, tuan-tuan.
Imam Syafi'i sampai tu mereka sediakan, kalau kita kambing goleknya, gelap-gebunya, sedia ni makanan yang paling enaknya ulama nak ambil berkah. Allah. Maka bila dia tiba, subhanallahil azim, dihidangkan makanan yang sedap, yang lazat, banyak pula tu. Orang Bandung, orang alim yang datang, orang waliullah, dia akan tengok sikit. Orang kata apa dia? Tak lepas mata berkelip. Macam orang tengok artis lah. Tengok artis daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia pemain bola tu, anak dia, isteri dia, rambut dia, hatta seluar dalam dia pun semua tahu. Dia orang zaman sekarang. Nabi Muhammad lebih aula kita kena kenal. Contohnya Syama'il Muhammadiyah itu menceritakan kepribadian Nabi SAW. Tengok ni sebiji apa yang Imam Syafi'i buat. Okey, kita ambil satu je, dua je. Apabila disediakan makanan, maka Imam Syafi'i makan tidak sebagaimana orang makan. Nak kita katanya macam hantu makan. Apa dia? Makan tak sakak, tak. Orang kata apa dia? Tambah lagi. Bukan kan Nabi kata makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Bukan senang apa yang itu. Tapi dia dah makan. Ya Allah, kita sebut pelahap lah. Maka selepas daripada itu, anak murid itu pergi jumpa dekat guru dia ni balik. Wahai Tok Guru, awak kata anak murid kamu ni zuhud sangat, tawaduk sangat, beramal dengan ilmunya. Ni makan pelat tak macam orang ni. Subhanallah. Imam Malik tak boleh nak jawab. Baiklah, biar dulu. Mereka kebiasaannya orang dulu dia sediakan tempat tidur, sediakan bilik satu, dan disediakan daluah. Daluah iaitu baldi tempat letak air untuk dia bertahajud, berwuduk pada waktu malam. Maka selepas pagi esoknya, anak murid semua berlari pergi dekat bilik tu. Imam Syafi'i dah sembahyang ni. Oh, air tak keluar, tak tahajud. Dilapor balik kepada Imam Malik. Imam Malik tak boleh nak jawab. Tak tahulah anak murid aku ni. Balik. Jadi tak molek lah. Padahal dia tak pernah tak molek pun, daripada awal kecil dah molek lah. Tak apalah, macam ni lah. Mari kita pakai tanya ni ramai-ramai. Dengar semua anak murid dia. Imam Syafi'i ada kat sini. Maka Imam Malik tanya, wahai Muhammad, nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, anak-anak murid aku ni dah mengadu. Aku duk cerita dekat mereka ni bahawa kau ni hebat sangat, tawaduk, makan itu sini dan sebagainya, tahajud apa semua. Tapi subhanallah, kamu makan tak macam orang. Gitulah nisbah dia. Saya sebut bahasa Melayu lah, tak nak sebut bahasa Arab, lambat pula habis. Tuan-tuan kan nak habis awal. Maka Imam Syafi'i jawab apa? Wahai Tuhan, setiap kali suapan yang aku makan, aku dapat rasa keberkatan. Itu waliullah. Dengan berkatnya aku makan tu, sebab benda itu halal, dibuat oleh anak murid dia, dibuat oleh Tok Guru dia sendiri, maka hati aku semakin lapang, semakin kuat dengan ilmu. Jadi aku makan banyak adalah untuk supaya hati aku mudah untuk menerima ilmu dan mudah untuk beramal ibadah. Kita makan rasa masin, rasa pedas, rasa tawa, hebat. Ya, itulah kita dapat rasa. Waliullah dia makan dapat berkat. Lepas tu, okey, respect lah anak murid dah. Kemudian malam tadi kenapa tak tahajud? Air pun tak sentuh. Wahai Tuhan, selepas daripada solat Isyak aku tak tidur. Aku bertahajud dan aku menyelesaikan berpuluh-puluh masalah hukum sampai waktu subuh, dan aku salat dengan wudu solat Isyak. Subhanallahilazim. Tak cari macam mana orang macam ni. Zaman kita yang marahnya, orang hina mazhab Imam Syafi'i ni. Apa niat-niat sebelum solatnya bersama? Kena pertahankan akan mazhab Imam Syafi'i. Pertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Imam Syafi'i orang panggil PE dia. Ya, PE tu hanya itu macam tu, itu PE, itu PE. Ini Imam Syafi'i
mustahid mutlak dalam peringkat para ulama yang paling tinggi sekali darjatnya, nama dia mustahid mutlak. Mustahid mutlak maksudnya ulama yang boleh mengasaskan mazhab, yang dia mampu untuk mengeluarkan nas dalil daripada Quran dan juga hadis yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Seumpama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab itu kita tak reda orang hina Imam Syafi'i, menghina kata apa dia? Solat. Saya nak beritahu contoh ya. Jadi ancaman kita, kalau jahil, ancaman kepada kita. Golongan ni kata apa dia? Kamu nak ikut solat cara Nabi ke nak ikut solat cara Syafi'i? Ayat itu bukan senang nak jawab. Mestilah kita nak ikut solat cara Nabi. Kita jawab balik untuk diri kita. Adakah Imam Syafi'i itu solat tak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya jawab lagi. Tuan-tuan bukan nak jawab apa. Dalam solat cara Nabi, Nabi tak ajar rukun solat ada 13, tak ada. Ataupun 14 ataupun 17. Ulama berbeza pendapat di situ. Tetapi Imam Syafi'i dia memperlokohkan ataupun mendetailkan satu sehingga kita mudah faham. Itu rukun solat. Hakikatnya solat cara Nabi. Kan ada buku, hati-hati, yang dibuat oleh golongan Al-Wahabiyah, Sifat Solat Nabi oleh Albani. Kan power lah ajak sifat solat Nabi. Jangan ikut Syafi'i, jangan ikut Hambali, jangan ikut Maliki, ikut Nabi je. Subhanallah. Macam nak ulama itu tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbezaan yang kedua, dia cerita dalam bab fiqh. Kenapa pula ustaz? Dalam mazhab Syafi'i rukun dia lain, dalam mazhab Maliki rukun dia lain, dalam mazhab Hanafi itu lain. Kita ikut Nabi je lah ustaz. Betul juga. Orang awam yang tak nak belajar, tuan belajar. Maka kita jawab. Contoh yang kita ambil dalam bab solat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam bab amalan sunnah, dalam mazhab Imam Syafi'i disunatkan meletakkan tangan sunat ketika mana qiyam dalam salat, iaitu di antara dada dan juga pusat macam ni. Adapun dalam mazhab Hanafi disunatkan meletakkan tangan ketika mana qiyam adalah di bawah pusat. Tak ada perbezaan dari itu dalam benda sunat. Dalam mazhab Maliki, niat ketika mana salat yang rukun adalah ketika mana berdiri sebelum menyebut Allahu Akbar, sudah sah akan niat dia. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, an-niyatu 'inda takbiratul ihram wajib. Niat itu hadir dalam hati itu ketika mana menyebut Allahu Akbar. Daripada lafaz Allah sampai Akbar kena ada 3 rukun niat tu. Apa dia? Usalli fardal, tadi maghrib, salasa arba'ah tu bukan rukun, lillahi ta'ala bukan rukun. Maknanya sekurang-kurangnya bila kita sebut Allahu Akbar saja aku sembahyang fardu zuhur dah cukup dah, sah dah kan niat ketika mana takbiratul ihram. Berbeza dengan mazhab Maliki. Solat dalam mazhab Maliki iaitu jika nampak perut tak ada masalah. Tetapi mazhab Syafi'i bawah daripada lutut itu sendiri. Okey, kenapa timbul perbezaan macam ini? Yang golongan ini ambil kesempatan ikut cara Nabi. Mereka semua ikut cara Nabi. Dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah dia pernah berguru dengan salah seorang sahabat. Ada lebih kurang 3 ataupun 4 sahabat. Sebab dia daripada 4 mazhab, dia yang paling veteran sekali. Yang lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat pada tahun 150 Hijriah. Tarikh kelahiran Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan nak beritahu anak ni susu galuh. Jadi Imam Abu Hanifah pernah melihat dan belajar daripada sahabat yang melakukan amalan sunat, iaitu meletakkan tangan di bawah pusat. Maknanya sahabat pernah melihat Nabi SAW pernah suatu ketika salat meletakkan tangan di bawah pusat. Imam Syafi'i
yang belajar juga bersanad disunatkan meletakkan di antara dada dan juga pusat, kerana Imam Syafi'i pernah melihat akan gurunya atau belajar daripada gurunya yang mana meletakkan tangan di antara dada dan juga pusat. Guru tu dengan sahabat, sahabat tu dengan tabi'in, atba'ut tabi'in, yang maknanya Nabi pernah solat meletakkan tangan di antara dada dan juga pusat. Tak timbul dalam masalah kalau kita faham jalan cara macam itu. Sebab itulah kita juga jangan cepat melapang. Kerana yang bermazhab Hanafi yang ada di Malaysia kita ni kebanyakannya orang India, orang Pakistan. Dia sembahyang dekat masjid surau kita, Allahu Akbar, macam ni. Kita berkata, ui malahnya lawan tu sembahyang macam tinggi sikit macam ni, benda bawa-bawa tu sunat di sisi dia. Kita ni, bukan kita ni lah, orang dua-dua kat sana cepat sangat komentar. Tanya dulu ustaz siapa dia. Dan kita bukan cepat membid'ah sesatkan akan amalan-amalan yang khilafiyah yang merupakan amalan Nabi juga sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, jadi apabila kita membicarakan tentang ulama salaf dan juga ulama khalaf, kenapa timbul salaf, salafi, kembali kepada salaf? Nabi SAW bersabda, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun maknanya abad, abad maknanya 100 tahun. Sebaik-baik kurun yang hidup adalah kurun aku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian kurun yang kedua, siapa dia? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian kurun yang ketiga, maknanya 100, 200, 300. Ini zaman yang sangat kilang gemilang, yang mana Nabi mengatakan ikutlah akidah dan juga pegangan dan amalan mereka yang hidup pada 3 kurun yang pertama. Nabi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Imam Syafi'i tadi salah tak? Ya tak? Sebab dia 150 tahun, wafat bila? 204 tahun. Maka dia salah. Maknanya kita lah yang mengikut ulama salaf, mengikut Imam Asy-Syafi'i. Mereka juga lah daripada kalangan mazhab Hanafi yang mengikut Imam Abu Hanifah. Kerana apa dia? Imam Abu Hanifah adalah salaf. Kenapa saya datangkan tentang istilah salaf ini? Tuan-tuan anggota lebih banyak mengetahui dah. Kerana timbulnya di dunia kita, di Malaysia kita, adanya aliran, fahaman yang mendakwa ahli sunnah wal jamaah, tapi dengan membawa fahaman kononnya salafi, yang disebut salafi jihadi, ISIS, Daesh itulah yang tuan-tuan tahu tu, yang membawa fahaman ekstrim, menyatakan bahawa kita ikut Quran dan juga sunnah. Ijma' ijma' qiyas tapi tak nak. Subhanallahil azim. Tak nak buat benda-benda yang baru dalam agama, kerana semuanya itu masuk dalam api neraka. Dengan mengatakan bahawa kononnya Nabi tak buat, Nabi tak sambung maulid, Nabi tak baca yang Yasin setiap malam Jumaat, Nabi tak sambung Isra dan juga Mi'raj, Nabi tak sambung malam nisfu Syaban. Betul, memang Nabi tak buat. Ni golongan ni kata boleh, kamu nak ikut Nabi ke nak ikut ulama yang baca Yasin malam Jumaat? Nabi ni confirm masuk syurga dah. Ulama ni belum tentu masuk syurga. Soalan tu kadang-kadang memberikan satu impak yang besar pada kita untuk memikir balik. Oh betul juga, baik kita ikut Tok Peti tu, Tok Peti Wahabi tu, Mufti Basir Berdengur tu, yang kata kalau buat Nabi yang tak buat masuk dalam api neraka. Sebab Nabi confirm dah masuk syurga. Apa dia nak ikut ulama yang buat yang Nabi tak buat? Orang awam tak boleh, tak tahu dah dalam isu ni bagaimana nak menjawab untuk diri kita. Macam mana nak jawab? Saya beritahu kaedah dia. Boleh? Boleh lah. Lambat saya nyambut tuan-tuan. Masuk begini. Boleh. Kaedah dia ringkas je. Ayat banyak-banyak. Pegang je yang itu. Kalau dengar bunyi orang kata, ni bid'ah sesat masuk api neraka, tapi tak buat. Ambil kaedah ni dan contoh-contoh yang saya bawa. Kaedahnya disebut at-tarku la yaqtadi tahrim. Sesuatu yang ditinggalkan tidak semestinya haram. Itu kata kunci dia.
Kemudian kita datangkan contoh dia. Contoh dia daripada mana? Hadis Nabi lah. Dan juga benda-benda selepas daripada Nabi. Contoh ya. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari menurut Sahih Bukhari, yang diceritakan oleh sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi'. Suatu ketika para sahabat salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam di belakang. Nabi qiyam, semua qiyam. Nabi rukuk. Makmum kelingkutlah. Nabi bangkit, i'tidal, Nabi sebut sami Allahu liman hamidah. Sahabat-sahabat pun sebut sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Takat tu je Nabi ajak untuk disebut dalam salat. Tapi ada seorang sahabat dekat belakang tu, Nabi dengar. Dia tambah kalimah yang Nabi tak ajar. Memang tempah penyakit lah korang. Awak buat benda yang Nabi nak suruh dalam solat tu. Selepas daripada Rabbana walakal hamd, dia pun baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Saya kira tuan-tuan pun baca tu. Nabi nak suruh tu. Jawab. Habis daripada solat, Nabi terus memalingkan muka. Mana lu tak kalim? Siapa yang cakap tadi? Siapa yang menambah benda yang aku tak ajar? Yang cakap tadi senyap, tak berani nak jawab. Siapa suruh buat? Nabi tanya kali kedua, mana ilmu takallim? Tak jawab juga. Yang sebelah dia tu, yang dengar, tak ada bertujuh. Dia lah Rasulullah. Engkau cakap, tak jawablah sendiri. Mana ilmu takallim? Nabi tanya sampai 3 kali. Tak jawab. Sampai tahu sampai sampai surah tak jawab. Baik, Nabi kata, Ra'aitu thalathina malakan. Ra'aitu thalathina malakan yabtadirunaha. Orang yang menyebut kalimah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Aku dibukakan hijab oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dapat melihat 30 malaikat. Di antara mereka itu, siapakah yang paling dulu sekali mencatat pahala kepada orang menyebut hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Barulah sahabat tadi angkat tangan. Saya Rasulullah tadi. Sebut pahala orang kat tangan. Okey, apa kaedah dia? Kita ambil kaedah dia. At-tarku la yaqtadi tahrim. Benda yang ditinggalkan itu tidak semestinya haram, kerana menyebut kalimah itu tidak membatalkan akan solat. Boleh faham? Contoh lagi lah, kita bawa lagi yang kedua. Dia lama sikit, bukan senang datang beraknya. Ya tak? Dalam hadis nanti ustaz, betul lah tak apa. Saya tanya tak dapat jawab siap lah. Yang kedua, hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga. Nabi SAW pernah suatu ketika dijemput oleh para sahabat di luar daripada Mekah untuk menghadiri be'wah. Tahu be'wah? Be'wah mana? Kenduri. Oh, demo Kelantan, ya sikit. Oh, demo Loni untuk Supermul. Ya. Okey, apa dia? Buat kenduri, buat be'wah. Jemput Nabi. Nabi datang. Tapi hari itu tuan-tuan, ni hadis Sahih Bukhari ni. Saya cerita bahasa Melayu teguh lah, bahasa Arab itu susah pula. Saya seorang je pak, tuan-tuan seorang je pak, saya tak faham. Maka Nabi datang ke rumah tersebut, tapi lembu pun tak sembelih. Kebuknya Nabi seafdal makhluk yang akan beri syafaat. Ayam pun tak sembelih, tak ada benda sembelih. Ikan bilis pun tak ada, ikan pun tak ada. Tapi ada satu binatang yang dijamukan pada Nabi. Nama dia Ad-Dab. Ad-Dab tu pula dia buat Dabbul Mashwi. Dab ni biawak. Bukan biawak yang panjang buruk kelapa tu. Biawak padang pasir. Dia panggil apa? Dab. Dab tu dia buat Mashwi. Dab Mashwi apa dia? Dab panggang. Kita ni kena kambing golek je. Dab panggang. Nabi pun sampai, dan Nabi tengok binatang tu agak pelik. Lihat sikit binatang, takut je. Maka Nabi mengatakan, aku tak ada selera untuk makan, kerana binatang ni tak kedapatan di tempat aku. Maka diriwayatkan bahawa para sahabat
makan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak menegahnya, dan Nabi memang tak makan kok. Apa kaedah dia? Benda yang ditinggalkan oleh Nabi tidak semestinya haram. Walaupun Nabi tak makan, tidak semestinya haram. Nabi tak makan, tak minum arak sebab memang haram. Nabi tak makan khinzir sebab memang haram. Nabi tak makan dhab bukan sebab haram, kerana tidak ada hukum yang mengharamkannya. Boleh faham dah tadi ya kaedah dia? Tak faham? Ngerti aku je ni. Jangan buat macam tu. Tak faham buat senyap je lah. Tapi tak pula budak-budak saya ni biasa dah tuan. Tuan lagi jangan. Subhanallah. Menguji kesabaran saya. Guru kan jawab, faham? Tak faham cikgu. Kau baliklah. Itulah Ustaz, aku suruh tanya. Contoh yang ketiga. Pada zaman Nabi SAW dan juga para sahabat, Al-Quranul Karim, seluruh huruf-huruf hijaiyah, alif sampai ya, tidak ada padanya titik dan juga baris. Titik huruf ba, huruf ta, tak ada. Orang tanya juga, Ustaz, lepas tu macam mana Nabi baca? Nabi dia ambil wahyu daripada Jibril. Oh, tak apalah dia tanya, bagus juga. Sahabat pula macam mana nak mengenal ba, ta, ta, kan rumah dia sama. Nak mana? Sahabat bertalaki dengan Nabi, dan sahabat terus ramai yang menghafalkan Al-Quran. Selepas daripada itu, lepas pada zaman sahabat, maka mereka sudah memikir macam mana ni nak memeliharakan Al-Quran, pembacaan dia. Rumah dalam siapa tahu rumah ba, ta, ta, ataupun jim, ha, kha, jim pakai toceng. Dia sampai berambil. Macam mana nak kenal itu apa semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pun dalam satu hadis pun menyatakan lepas aku wafat kena letak ba satu titik, ta dua titik, ta tiga titik. Nabi tak suruh. Nabi tak perintah. Menunjukkan bahawa titik-titik dan baris dalam Al-Quran yang ada adalah perkara bid'ah. Apa makna bid'ah? Benda yang baru dalam agama, tetapi hasanah, benda yang baik. Siapa orang yang mula-mula sekali meletakkan titik dan juga baris di dalam Al-Quran, sampai ke hari ini tak ada seorang pun menghukumkan ini bid'ah yang sesat sebab Nabi tak suruh. Orang yang pertama yang melakukannya sehingga kekal sampai hari ini adalah daripada kalangan tabi'in. Siapa tabi'in? Yang selepas sahabat. Siapa dia? Yang bernama Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar. Allah mengilhamkan kepada dia, bukan wahyu, untuk meletakkan titik dan juga baris. Siapa yang mudah faham? Siapa yang mudah kenal? Kita lah. Geng-geng Wahabi, Khawarij, ISIS yang hafaz Quran, kenapa kau tak hukumkan buang semua huruf, buang semua baris, buang semua titik? Sebab benda itu Nabi tak buat dan Nabi tak suruh. Kalau nak dihukumkan semua benda baru itu dalam agama adalah sesat, sebesar-besar benda yang baru antaranya titik dan juga baris dalam Al-Quran. Sampai sekarang hari ini tak ada seorang pun ulama kata itu adalah benda yang sesat. Hatta golongan yang sesat tadi pun yang hafaz Quran pun tak ada nak kata. Kan kena batang hidup di sini. Okey, tak apa. Kalaulah mereka mengatakan itu adalah bid'ah yang sesat, orang-orang yang jenis bawa fahaman ekstrim ni, bawa dia orang tu dekat depan kita ni, cari mana-mana tiang, ikat dia, letak kengga sikit, ambil whiteboard macam ni, tulis rumah ba, rumah ta, rumah jim, rumah ha, rumah kha, buang semua titik, suruh dia baca. Sebab inilah yang ada pada zaman Nabi. Sampai mati kita boleh nak baca. Sampai kita pun tak boleh nak baca. Alhamdulillah, kita kenal ba satu titik, ta dua titik, ta tiga titik. Yang tak mengenal tu kena belajar lah lagi. Jadi ulama dulu dah habis dah kita isu bid'ah ni. Tapi kenapa sudah ada perselisihan lagi? Mereka menggembar-gemburkan lagi supaya kita ikut dia. Dengan membaca hadis Nabi, memang hadis sahih, kullu bid'atin dalalah.
wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya dengar pun takut. Memang hadis tadi. Tapi dia terjemah setiap yang baru itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu masuk dalam api neraka. Tuan nak masuk api neraka ke? Kita akan jawab tak nak masuk api neraka. Oh, tak nak, buatlah benda yang baru. Tetapi Imam Nawawi kata sebahagian daripada benda yang baru itu memang sesat, dan yang sesat itu ke neraka. Maknanya ada sebahagian benda yang baru yang baik. Dan sebesar-besar bid'ah sebenarnya memang ada. Yang buruk adalah bid'ah akidah yang tak ada pada zaman Nabi. Contohnya yang mengatakan Allah Ta'ala di langit, Allah Ta'ala di atas arasy, dengan menggunakan ayat Al-Quran surah Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wal'iyadu billah, mereka terjemahkan Allah duduk ataupun bersemayam dekat atas arasy. Ingat tuan-tuan dan puan, kita menadah tangan ke langit ketika mana berdoa. Imam Nawawi dan ulama-ulama kata kerana qiblatud du'a fis sama wa kama qiblatus salah al-Ka'bah, kerana arah bagi berdoa adalah di langit. Kerana mahbatur rahmat, tempat turunnya rahmat, tempat turunnya kebaikan adalah di langit. Bukan maknanya Allah Ta'ala di langit sebagaimana kita salat menghadap mana? Menghadap Kaabah, menunjukkan Allah bukan di Kaabah dan juga bukan di langit. Maha suci Allah daripada bersamaan dengan makhluk. Ini yang Nabi pertahankan, sayang kepada umat dia untuk dapat masuk syurga kerana akidah yang betul, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahaman ini kalau tuan-tuan anggota mungkin tahu, di antara fahaman ISIS, Daesh yang dibuat tangkapan yang dibelah gombak apa semua, di antara buku-buku yang dirampas semuanya tulisan Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, Al-Taimin, bin Baz, semuanya kata bid'ah sesat masuk api neraka. Wajib beriman Allah Ta'ala duk cakap, duk congok dekat atas arasy. Maha suci Allah daripada persamaan dengan makhluk. Logik akal pun kita boleh fikir. Arasy tu apa dia? Arasy tu bumbung kepada syurga. Makhluk yang paling besar Allah Ta'ala ciptakan. Makhluk ciptaan, kita tanya, saya tanya, saya jawab. Tuan-tuan tak ada jawab pun. Apa dia? Arasy ada dulu ke? Langit ada dulu ke? Malaikat ada dulu ke? Tempat ada dulu ke? Bumi ada dulu ke? Ataupun pencipta yang ada dulu? Orang yang berakal waras macam kita semua akan mengatakan pasti kena pencipta ada dulu, barulah yang diciptakan. Allah Ta'ala ada sebelum daripada arasy, dan arasy itu bertempat. Selepas Allah Ta'ala menciptakan arasy, menciptakan tempat, Allah tetap sedia kala tidak memerlukan arasy, sebagaimana sebelum adanya arasy dia tidak memerlukan, dan selepas dia ciptakan dia tetap sedia kala tidak memerlukan. Faham ke tak faham? Kena faham. Inilah ilmu usul dalam benda atas. Bukan tak tinggi pun tuan-tuan, tak tinggi pun. Cuma mungkin saya cakap laju je sikit sebab nak habis masa dah cepat, dia tuan nak balik ni. Ini dalam bab tanzim asas, dalam pegangan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sebab kita banyak ancaman syaitan sekian dah. Fahaman yang kerja nak kafirkan orang sekian lagi dah. Dia lain dengan Wahabi ni, dia panggil Khawarij Qutbiyah. Yang kerja kafirkan orang Islam, kafirkan orang Islam, halal darah. Hukum siapa tak menghukumkan dengan hukum Islam kafir, bukan tak berlaku dekat tanah air kita tahun 80-an. Setiap tahun pun berlaku juga. Semayang 2 imam, sembelih orang tu tak pergi makan, kahwin dengan kumpulan tu tak boleh, tak sah. Berlaku dekat tanah air kita. Berlaku yang kata tak kata. Sebab mengambil zahir ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Saya terlibat untuk kursus dekat maktab kepikiran yang cerdas. Minta maaf saya kata. Ada juga sebagai daripada anggota terkesan dengan aliran fahaman yang bertopikkan nama ulama, tapi kerja nak kafirkan orang Islam. Berapa ramai orang Islam jadi kafir dan halal darah, sehingga berlaku pembunuhan dekat tanah air kita. Ada banyak kisah berlaku. Sebab apa dia? Halal darah dia, kerana tidak menghukumkan dengan hukum Allah. Ibnu Abbas ni Nabi kata Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamikanlah dia dalam mentafsirkan akan Al-Quran. Barang siapa yang tidak menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah, yang dia itu ada kemampuan lah. Kalau tak ada kemampuan tak apa. Fa ulaika humul kafirun. Maksud dia kufrun duna kufrin. Semua ulama tafsir menafsirkan macam itu. Bukan tafsir dengan Khawarij, mengkafirkan orang Islam yang lain terfaham.
maka mereka itu jatuh kepada dosa besar. Dosa besar tidak semestinya kufur. Jikalau dia itu mampu untuk melakukan hukum Allah secara totally, secara keseluruhannya, maka ini menunjukkan bahawa sesungguhnya fahaman aliran dipanggil Khawarij, Neo Khawarij Qutbiyah tak ada dekat Malaysia ni. Saya macam tuan-tuan jugalah berhadapan dengan banduan. Saya masuk kat penjara, bertemu dengan banduan yang terlibat dengan ISIS dan juga Daesh, buat rehab dengan juga relax. Di antara mereka itu, yang sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan juga tahu, mereka itu hafaz Quran. Tak nak cakap bahasa Melayu dengan saya, nak Arab sekali Arab lah. Kau Arab boleh ke? Hafaz Quran ke? Kalau kerja nak kafir dan bid'ahkan orang, kata Tuhan duduk atas langit, duduk atas aras, maka tak diterima oleh Allah. Nak pergi berjihad dekat Syria dan juga Iraq, yang ketika duduk Iraq dan sebagainya, kononnya untuk mempertahankan Islam. Istinja pun tak lepas baca Fatihah pun tak betul kadang-kadang tu. Subhanallahilazim. Jadi fahaman kita kembali kepada aliran kita adalah ahli sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah, dan menolak segala aliran dan fahaman yang ekstrim yang kita sebut tadi. Yang ekstrim tadilah yang menyatakan Tuhan bertempat, bercincin dan sebagainya. Logik akal pun boleh terima bahawa Allah Ta'ala itu wujud tanpa bentuk, tanpa bertempat. Yang akhir, tidak akhir dah tuan-tuan. Saya tak sampai pukul 12 je sebenarnya. Lawak je. Mungkin satu atau dua lah. Esok kita sambung ke sana. Esok nanti datang ambil tak? Ya, nanti buat rakaman, nanti buat kongsi yang itu. Sebab yang sana saya kongsi ada spesifik yang penting juga. Okey. Ada satu kaedah sahaja sebenarnya. Kaedah mudah. Kata-kata daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni, Nabi kata iman dia kalau nak ditimbang dengan seluruh umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat, seorang pun tak boleh nak cek. Orang macam ni kita tak nak ambil suri tauladan ke daripada sudut akidah. Salah satu kata dia dalam kitab, nama dia kitab Tashdid Al-Masami' oleh Al-Syeikh Badruddin Al-Zarkashi. Dia ambil kata-kata Sayyidina Abu Bakar, dia letak dalam kitab dia. Apa dia kata-kata dia? Al-ajzu an darakil idrak wal-bahthu an dhatihi kufrun wa isyrak. Ini penting ni, kalau kita pemahaman ini insya-Allah kita mudah faham. Tapi kena syarah sikit lah, tak ambil masa banyak pun. Lemah dalam memikirkan tentang diri Allah, itulah kepercayaan kita kepada-Nya. Apa maksud dia? Contoh, kita diajar oleh tok guru kita, para asatizah, Allah Ta'ala contohnya maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian tok guru kita ajar apa dia? Mendengarnya Allah tanpa telinga, tanpa kegendar, tanpa kepala. Melihatnya Allah tanpa mata, tanpa anak mata, tanpa jarak, tanpa anggota. Kerana sifat Allah tidak menyerupai akan makhluk. Pernah tak kita tanya tok guru kita, lepas tu macam mana ya Allah Ta'ala mendengar? Telinga tak ada, kegendar tak ada, kepala tak ada. Lupa tok guru kita kena tanya macam tu. Sebab kita faham dah, Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai akan makhluk. Begitulah juga dengan adanya Allah Ta'ala tadi. Bukan di langit, kerana maskanul malaikat bis sama', tempat tinggal malaikat di langit. Kerana langit itu tempat, bukan di bumi, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di depan, bukan di belakang. Kerana itu sifat wujud makhluk. Allah Azza wa Jalla tidak menyerupai wujudnya makhluk yang ada roh, yang ada jasad, yang ada jisim. Lepas tu macam ni masalah dia. Lepas tu kat mana Allah Ustaz? Kat mana? Awak kat mana? Kat mana tu makhluk? Saya tanya, tuan datang daripada mana? Saya datang daripada pejabat tuan. Betul. Memang layak ditanya kepada makhluk, sebab makhluk ni memang bertempat duduk atas bumi, masjid, surga dan sebagainya. Dan Imam Ahmad Hanbal, anak buah kepada Imam Syafi'i, memberi kaedah, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Apa-apa yang terlintas di fikiran kamu tentang Allah, maka Allah tidak sama dengan apa yang kamu gambarkan. Apa yang datang bertempat,
berjising, ada mata, ada telinga, ada roh di atas aras. Itu semua sifat adanya makhluk. Wallahu la yushbihu dhalik. Allah tidak menyerupai dengan itu. Jadi bila kita beriman tadi, kelemahan nampak memikirkan tentang diri Allah yang tak sama dengan makhluk. Itulah kepercayaan kita kepada Allah yang ada, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang tak sama dengan makhluk. Dia masalahnya dia cari lagi. Lepas tu kat mana saya nak cari juga. Itu yang jadi masalahnya. Sebab Allah Ta'ala kalau dicari maknanya bertempat. Macam saya tanya, Tuhan, anak Tuhan dekat mana? Tak ada lah, saya tak tahu kat mana. Tak tahu dekat mana tu pasti juga bertempat. Tetapi tak tahu kat mana. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar kata apa dia ni? Tambahan. Wal bahthu an dhatihi kufrun wa isyrak. Dan cari pula. Itulah yang jadi masalah. Cari pula zat Allah, maka jatuh kepada kufur dan juga syirik. Kufur di sini disebut oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan juga ulama-ulama. Bila dia cari juga, maka jadilah kufrun ta'til namanya, ataupun mulhid. Mulhid ni maksudnya apa dia? Iaitu dia jatuh kufur ataupun memang dia tidak beriman kerana berfahaman etis. Tahu etis? Syuyu'i ataupun komunis. Itu mengatakan bahawa tidak ada pencipta, tak ada mana Allah. Sebab dia pergi cari, kan tak nampak. Di sisi mereka, benda yang wujud itu pasti kena nampak dengan mata kepala. Maka timbullah fahaman, kan ada fahaman etis yang mengatakan bahawa alam ini ada dengan semula jadi. Maka kita menjawab bahawa sebagaimana tulisan pasti ada penulis, begitulah bumi pasti ada pencipta. Disebabkan dia cari juga, dia tak jumpa, timbul etis. Yang kedua, kufrun wa isyrak. Kufur juga, dia cari-cari jumpa, tapi isyrak maksudnya apa? Dia menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Yang tadi lah, bertempat, ada anggota, ada mata, ada kaki, duduk dekat atas langit, duduk dekat atas aras. Maka itulah Tuhan. Wala'iyadzubillah, dia kata, itulah Tuhan yang kita sembah. Isyrak, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-dua ini kufur, terbatal akan iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan itu nak habis lah. Tuan tahu lah. Jadi pegangan ulama salaf, mereka menyerahkan makna Al-Quran kepada Allah Ta'ala. Istawa yang layak pada Allah, bukan duduk. Yadun yang layak pada Allah, bukan tangan yang layak pada Allah. Wajhun yang layak pada Allah, tanpa menafikan ayat wajhun. Adapun ulama khalaf maksudnya ulama selepas 300 tahun macam Imam Ghazali, Bulqini dan sebagainya, mereka menterjemahkan yang layak pada Allah. Istawa dengan maksud berkuasa, Allah menguasai akan aras. Kemudian wajhun dengan maksud zatullah, wajhun dengan maksud qiblatullah, yadun dengan maksud kuasa. Yauma yukshafu an saq, ketika mana disingkapkan akan apa dia? Huru-hara berlakunya di padang mahsyar. Maka semuanya itu layak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ulama salaf yang hidup 300 tahun kurun yang pertama dengan ulama khalaf, kedua-duanya mereka itu mensucikan Allah daripada persamaan dengan makhluk. Jadi akidah kita orang Islam yang dibawa oleh Nabi, sahabat dan ulama-ulama, antara yang paling besar, Allahu mawjudun bila makan. Hafal, anak-anak kena ingat, Allah ada tanpa bentuk dan juga tanpa bertempat. Kalau kita dah faham kaedah tadi, itulah pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan dan puan yang mendengar, mendapat manfaat insya-Allah untuk bekalan kita di akhirat nanti. Syarat nak diterima amalan ibadat kita iaitu berpegang dengan akidah yang sahihah. Ada apa soalan nak tanya? Tanyalah sikit tuan. Sebelum saya tanya, baik tanya tadi. Betul? Tak tanya saya tanya. Baik. Fikir. Jap, saya minta air. Ada apa yang mengeliru? Tuan-tuan bukan datang ke dewan esok kan?
Ada apa tanya? Ada apa yang tak puas hati? Aku tanya. Ya, saya bertolak kat orang masjid. Maaf. Tuan-tuan kalau tak puas hati yang cakap dekat belakang masjid, cakap kat sini, saya terangkan. Kita nak cari kebenaran. Ada dua soalan. Ada apa tuan? Nampak ayat saya agak susah dipahami ke? Bukan guna bahasa Perak, kurang faham ke? Ada apa tuan? Faham tak? Yang penting faham ni? InsyaAllah. Berarti awal memang tak tanya. Perempuan Muslimat. Mah budak-budak mata. Cepatlah. Fikir sebelum tanya. Tak, boleh tak? Betul? Boleh tak golongan Wahabi ni dipulihkan dia punya ideologi? Okey. Okey, lagi soalan. Perempuan satu soalan. Cepatlah. Soalan sikit. Ha? Wah. Hingga perempuan tu. Kau bagang. Ada. Ada perempuan ada hebat. Tak ada ya? Dalam Al-Quran menyatakan yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah Ta'ala yang menyesatkan mereka dan Allah Ta'ala juga memberikan hidayah kepada mereka. Nabi SAW sendiri pun kalau dia tahu Abu Jahal mati dalam keadaan kafir yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad berdakwah lagi, Nabi tetap berdakwah kepada keluarga ni, cerita keluarga dia, berdakwah kepada orang musyrikin, kerana hujung akhir hayat seseorang itu kita tak tahu. Maka tetap kita pulihkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, terutama mereka yang terlibat dengan aliran tashbih, tajsim, mengkafirkan, membid'ahkan, sama ada musyabbihah, mujassimah, khawarij, neo khawarij ini. Masalah dia terima pun tak terima pun kita tak tahu hati dia. Yang penting tanggungjawab kita ini kita laksanakan. Jangan pula bila kita terangkan dia, awak nak terima lah, awak nak terima. Sudah, awak wajib kena terima. Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Masalah hati awak tu kafir tak boleh nak pasal lah. Sebagaimana ideologi tuan-tuan dan puan-puan faham, bekas tahanan, saya kongsi sebenarnya tuan-tuan tahu, yang keluaran dia, keluaran daripada aliran Daesh dan juga ISIS. Tuan-tuan pun tahu bagai hilapan apa tak lagi tahu. Pihak anggota kena jaga dia tu dah keluar ni, carikan kerja dia, orang pergi ziarah, sakit, makan minum sampai mati. Sampai itu mati, sama ada anggota sendiri mati ataupun dia mati. Sebab ideologi antara salah seorang tahanan yang kita jumpa, dia kata, dia dah ni, Ustaz, terima kasih, dah 25 tahun dah duduk. Tapi saya ideologi ni susah nak buat. Ideologi bukan sesuatu benda yang mudah. Dia hidayah daripada Allah. Sebab dia dah letak, walaupun kita mengajar macam ni pun, marah, letak kepala dia pun, tapi kalau dia tak nak juga. Tapi cuma ingatkan lepas pada ni, awak jangan buat jenis kekanasan. Itu je lah. Lepas tu lah kena pantau. Hidayah ni Allah Ta'ala yang mahu. Sama ada dia dapat dipulihkan ataupun tidak dipulihkan. Sebab itulah syabas diucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang menjaga negara kita ini daripada aliran dan fahaman ini. Dan kena ingat juga, Allah Ta'ala merahmati dan memberkati usaha tuan-tuan. Antaranya Nabi mengatakan, dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya seluruh jasadnya. Yang pertama, mata yang menangis takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, mata yang hidup menjaga keamanan negara, menjaga akan orang-orang yang lain. Tugas tuan-tuan dan puan-puan sangat murni. Bila ada dalam prinsip kepolisian integriti, maka di situ adanya amanah, di situ adanya perkara yang disebut sebagai bukan setakat nak menjaga nama pihak berkuasa, tetapi itu adalah sebahagian daripada agama yang memberikan satu tanggapan yang tinggi kepada mereka-mereka yang menjaga keselamatan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kita mati dalam keadaan beriman, walaupun kita beriman sekarang kita tak tahu, dan untuk menjaganya dengan ilmu.
Jangan serik dah lah, panggil saya lepas ni. Ustaz ni lama ni kalau panggil kali ni, tak tahulah. Tak saya tak semestinya. Kita ada kawan-kawan di sini, dekat Seri Iskandar di sini. Buatlah pengajian kitab bulanan ke 2 bulan sekali. Saya akan hantar pada asatizah kita untuk mengaji. Habis khatamkan kitab ni, contoh ni. Ni kitab Silibus Azhar. Bukan banyak pun soal jawab, apa semua kan. Jangan kata tak nak lah. Saya dengar nanti saya tanya Encik Kami ada buat pengajian. Lepas pada ni tak ada dah Ustaz. Dia orang semua pakai tak nak lah Ustaz. Tak ada lah. Ikhlaskan Allah. Mati walaupun atas tilam, tapi hati dengan naik. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita dan menyampaikan kita dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah pada masa akan datang, mungkin di Dewan saya akan rekaskan sedikit, saya tak yalah, tentang rukun syarat dan puasa. Itu saya cerita lain lah pada masa akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah, akidah kita betul, dan dimatikan dalam keadaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jama'na hadha bijtima'in marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'a kamalil iman بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا كثيرا. InsyaAllah akan datang kita bertemu lagi, panjang umur, murah rezeki. Tak bertemu di dunia, kita bertemu di akhirat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.